bab 9 tingkatan 4 kebarangkalian peristiwa bergabung untuk subtopik peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, hari ini kita akan tengok beberapa soalan mengenai bagaimana kita dapat menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Bidang pembelajaran statistik dan kebarangkalian, tajuk kebarangkalian peristiwa gabungan bab 9. Standard kandungan dia untuk 9.3 adalah peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Standard pembelajaran hari ini menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Soalan 1, soalan minta sebuah kotak mengandungi bola berlabel K, O dan S. Okey, yang ada kotak sebelah ni K, O, S. 2 biji bola dipilih satu demi satu secara rawak tanpa mengembalikan bola yang pertama. Okey, maknanya pilih satu bola, lepas tu bola tu kita tak kembalikan ke dalam kotak tersebut. Okey, itu maksud tanpa mengembalikan. Contohnya, kalau kita pilih bola yang pertama kita dapat K, maknanya pilihan kita yang kedua kita tak mungkin dapat K, sebab K kita dah keluarkan. Okey, pilihan kedua hanya tinggal O dengan S. Okey, O dan S. Okay, kemudian diberi E ialah peristiwa mendapat bola pertama berlabel huruf konsonan. Peristiwa E, okay, mendapat bola pertama berlabel huruf konsonan. Okay, dan F ialah peristiwa mendapat bola kedua berlabel huruf vokal. Okay, jadi soalan minta A, senaraikan semua unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa E dan peristiwa F. Kemudian B, senaraikan semua kesudahan bagi E bersilang F. Seterusnya, cari kebarangkalian E bersilang F. Okey, kita tengok. Okey, yang soalan pertama, soalan 1A ni, dia minta kita senaraikan semua unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa E dan F. Okey, jadi bila kita nak senaraikan semua unsur dalam ruang sampel, ada dua kaedah yang selalu kita buat, iaitu pertama kita buat gambar rajah pokok ataupun kita menggunakan jadual. Okey, jadi kat sini cikgu buat menggunakan jadual. Okey, jadi kalau kita tengok di bahagian atas ni adalah pilihan satu, pilihan pertama kita. Okey, yang sebelah sini KOS ni adalah pilihan kedua kita. Okey, jadi katakanlah pilihan pertama kita K, okey, pilihan kedua kita tak mungkin dah K. Okey, sebab tu cikgu hitamkan bahagian yang sini sebab kita tak mungkin dapat bola yang berlabel sama, tak mungkin sebab bola itu tidak dikembalikan. Okey, jadi pilihan pertama dapat O, pilihan kedua K, maknanya pilihan pertama O, pilihan kedua K. Macam itulah. Okey, pilihan pertama dia S, pilihan kedua dia K, jadi kita dapat S dengan K. Pilihan pertama K, pilihan kedua O. Okey, dapat KO. Pilihan pertama S, pilihan kedua kita dapat O. Okey, dan seterusnya lah. Jadi kita hanya akan dapat kemungkinan ada 6 pilihan. Okey, jadi kita senaraikan ruang sampel kita. Ruang sampel kita OKS, KKOS, OKS, OS. Senaraikan. Kemudian kita keluarkan peristiwa E. Peristiwa E tadi dia beritahu pilihan pertama adalah huruf konsonan. Pilihan pertama huruf konsonan. Jadi kalau kita tengok dekat senarai ruang sampel ni, tengok nombor huruf pertama ni yang konsonan. Okey, jadi kita dapat keluarkan SK, KO, SO dan KS. Ini adalah peristiwa E. Okey, pilihan pertama adalah huruf konsonan. Manakala peristiwa F adalah pilihan kedua huruf vokal. Pilihan kedua huruf vokal. Jadi kita tengok kat sini KO dengan SO. Okey, jadi kita dah senaraikan peristiwa E dan peristiwa F. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi soalan nak. Okey, B, soalan minta senaraikan semua kesudahan bagi E bersilang F. Okey, kita tengok kita punya ruang sampel yang kita senaraikan tadi. Okey, bila kita tengok peristiwa E dan F tu, kita fikir adakah peristiwa E dan F ni adalah saling eksklusif ataupun tidak eksklusif. Jadi kita kena tengok balik apa maksud eksklusif ni, apa maksud saling eksklusif. Okey, jadi satu-satu peristiwa tu gabungan tu E dan F ni dikira sebagai eksklusif sekiranya tiada persilangan. Sekiranya tiada persilangan antara peristiwa E dan F,
baru peristiwa tu kita panggil peristiwa saling eksklusif. Maknanya tak ada bersilang kan. Itu peristiwa saling eksklusif. Jadi kita tengok untuk peristiwa E dan F kita ni ada tak persilangan? Kan? Ada tak unsur yang sama? Okay. Jadi kalau kita tengok sini KO dengan SO, KO dan SO itu unsur yang sama kan. Jadi bila ada bersilang, ada persilangan, maknanya peristiwa ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, sebab ada persilangan. Okey, yang seterusnya kita dah senaraikan. Okey, mari kita senaraikan E bersilang F, KO dan SO. E bersilang F adalah KO dan SO. Itu satu. Yang kedua, soalan minta seterusnya cari kebarangkalian. Okey, kita carilah kebarangkalian. Kebarangkalian E bersilang F sama dengan bilangan peristiwa E bersilang F per dengan bilangan ataupun jumlah ruang sampel. Okey, kita ada E bersilang F kita ada 2, 1, 2. Kemudian ruang sampel kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 2 per 6 kita permudahkan dapat 1 per 3. Jadi itu adalah kebarangkalian peristiwa E bersilang dengan peristiwa S. Seterusnya soalan 2. Kebarangkalian Ahmad dilantik sebagai pengerusi kelab matematik M, kita wakilkan pengerusi kelab matematik sebagai M, dan pengawas sekolah kita wakilkan dengan K, masing-masing ialah 2 per 5 dan 3 per 7. Maknanya kebarangkalian Ahmad dilantik menjadi pengerusi kelab matematik 2 per 5. Kebarangkalian Ahmad dilantik menjadi pengawas sekolah adalah 3 per 7. Okey, soalan A, soalan minta kita lengkapkan gambar rajah Venn untuk mewakili kebarangkalian Ahmad dilantik sebagai pengerusi kelab matematik dan pengawas sekolah. Okey. Jadi dia bagi gambar rajah Venn, dia suruh kita lengkapkan. B, dia soalan minta kita hitung kebarangkalian Ahmad tidak dilantik. Mana Ahmad tak jadi pengerusi kelab matematik pun dia tak dilantik, pengawas sekolah pun dia tak dilantik. Okey. Okey, kita tengok A. Okey. Alright. Jadi kalau kita tengok ni, kebarangkalian Ahmad dilantik menjadi pengerusi kelab matematik 2 per 5. Kebarangkalian menjadi pengawas sekolah 3 per 7. Okey. Jadi maknanya persilangan antara pengawas sekolah dan pengerusi kelab matematik. Okey, darab 2 per 5 darab 3 per 7, kita dapat 6 per 35. Okey, maknanya persilangan antara pengawas sekolah dan kelab matematik ni 6 per 5 lah di kawasan persilangan antara M dan K ni. Okey, M dan K. Yang ni gambar rajah ni memang soalan dah bagi gambar rajah Venn ni. Cuma dia suruh kita lengkapkan, maknanya dia suruh kita letaklah kebarangkalian, nilai-nilai kebarangkalian dalam gambar rajah Venn ni. Okey, seterusnya kita nak tengok kebarangkalian K. Okey, jadi kita tengok tadi kebarangkalian menjadi pengawas sekolah ada 3 per 7. Jadi untuk dapatkan dia Ahmad ni dilantik menjadi pengawas sekolah sahaja, maknanya 3 per 7 kita tolak dengan persilangan kat tengah ni kan. Jadi kita dapat 9 per 35. Okey, 9 per 35 ni adalah pengawas sekolah sahaja. Okey. Kemudian kita nak cari kebarangkalian Ahmad dilantik sebagai pengerusi kelab matematik saja di kawasan ini. Okey. Jadi kebarangkalian Ahmad dilantik menjadi pengerusi kelab matematik adalah 2 per 5. Kita tolak dengan persilangan antara kelab matematik dan pengawas sekolah ni, kita dapat 8 per 35. Okey, itu adalah kebarangkalian Ahmad dilantik menjadi pengerusi kelab matematik sahaja. Okey, itu dah lengkap lah kita punya gambar rajah Venn ni. Okey, kalau siapa nak masukkan nilai kat sini pun boleh juga. Nak masukkan nilai yang di luar daripada M dengan K ni kan. Tapi kalau macam ni pun dah lengkap sebenarnya gambar rajah Venn kita. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B tanya hitung kebarangkalian Ahmad ni tidak dilantik sebagai pengerusi kelab matematik atau pengawas sekolah. Dia tak lantik. Dua-dua dia tak jadi kan. Maknanya kalau kita tengok tadi, kita punya kebarangkalian, maknanya untuk dapatkan kebarangkalian dilantik sebagai pengawas
pengurusi kelab matematik atau pengawas sekolah tidak dilantik. Maknanya kita cari pelengkap lah, pelengkap kepada pengurusi kelab matematik dan pengawas sekolah ni. Okey, kita kena faham dan kena tahu bahawa untuk keseluruhan nilai kebarangkalian adalah 1. Nilai kebarangkalian keseluruhan mesti 1. Okey, jadi untuk dapatkan yang pelengkap ni, 1 tolak kebarangkalian pengurusi matematik, tolak kebarangkalian pengawas sekolah, tolak dengan kedua-duanya. Tolak semua ni, kita dapat tadi nilai-nilai ni 8/35, tolak 9/35, tolak 6/35, kita dapat 12/35. Okey. Jadi 12/35 ini adalah kebarangkalian Ahmad tidak dilantik. Tidak dilantik menjadi pengerusi kelab matematik ataupun pengawas sekolah. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Thank you.